Okey, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Okey, baik. Hari ni kita nak buat kelainan sikit lah. Kita Google Meet. Kalau sebelum ni tengok YouTube, tak boleh cakap kan. Tengok je, tak boleh nak balas, tak boleh nak cakap. Kita buat Google Meet. Siapa yang ada kelapangan lah, siapa yang boleh join, ada apa kota ada apa semua kan. InsyaAllah boleh. Yang tak boleh, tak apa. Bagi tengok YouTube macam biasa. Dia orang boleh tengok recording. Okey, sebelum kita mula, kita jemput seorang lah. Seorang untuk bacakan doa. Saya nampak dekat sini kita bagi Adam Nabihan ke doa boleh? Silakan Adam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sta alaina nikmataka wa syur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li hamdi wa nu'udatan min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Adam yang baca doa tadi. Okey. InsyaAllah hari ni subjek kita pendidikan Islam. Ni tajuk kita ni Solat berjamaah membentuk kekuatan ummah. Yang ni rasanya kita mungkin Ustaz Siti kot hari tu dah ajar kot rasanya. Ada tak itu Ustaz Siti bagi? Ada. Ke belum tajuk? Kalau Ustaz Siti belum bagi, maknanya belum lah sebab saya belum ajar lagi tajuk ni Okey, boleh rujuk buku teks juga. Kalau ada buku teks, letak buku teks dekat kawasan dekat dengan awak tu supaya boleh rujuk. Kalau tak ada buku teks, jangan risau, ada juga dekat skrin ni. Ada dekat skrin, takut awak tak nampak je. Jadi kalau nak senang, ada buku teks lagi memudahkan kita belajar lah. Okey, solat berjamaah. Siapa yang tak tahu solat berjamaah tu apa? Saya semua dah tahu ni, tahun 5 kan? Kalau ada Ustaz, saya first time dengar solat berjamaah. Tak pernah dengar lagi solat berjamaah. Ada macam tu? Tak ada. Tak ada. Ataupun Ustaz? Tak ada. Ataupun dia tanya macam ni, Ustaz, solat tu apa? Yang tu lagi seram lah. Kalau dia buat lawak macam tu kan. Solat tu apa? Tu memang seram. Nampak sangat dia PKP, tak tahulah mungkin dia PKP dekat Zimbabwe ke mana kan sampai lupa semua. Okey, kita teruskan. Objektif kita hari ni. Apa yang kita nak belajar hari ni? Yang pertama menyatakan maksud solat berjamaah dengan betul. Okey. Ada yang dah tahu, ramai yang dah tahu. Cuma kita nak tengok apa yang definisi yang sebetulnya kepada solat berjamaah. Yang kedua, menerangkan kelebihan dan kepentingan solat berjamaah. Dua perkara je. Kalau ikut tajuk solat berjamaah ni, dia banyak benda yang awak kena belajar. Okey. Tapi kalau awak pernah ingat yang dulu kita ada camp bestari solat kan? Masa camp bestari solat tu dah banyak penerangan dibuat kat situ. Okey, tapi kali ni untuk bagi pemahaman dan ingat balik lah kalau lupa. Okey, kita akan bahagikan kepada dua bahagian lah. Saya akan bahagikan untuk minggu ni bahagian pertama. Nanti minggu kedua nanti baru bahagian kedua. Yes, pengertian. Saya minta seorang tolong bacakan lah. Siapa yang nampak kat skrin tu? Daris Hafi. Boleh bacakan? Boleh. Pengertian. Solat berjemaah ialah solat yang dilakukan lebih daripada seorang atau secara beramai-ramai dengan diketuai seorang imam. Okey, solat berjemaah ialah solat, terima kasih pada Daris Hafi. Jadi solat jemaah ni dilakukan, tengok betul lebih daripada seorang. Dia mesti lebih daripada seorang. Mesti dua orang ke atas. Dia tak boleh seorang-seorang. Saya nak jadi imam kepada diri saya sendiri. Tak boleh. Ataupun, Ustaz saya nak jadi imam kepada
kucing saya, tak boleh. Dia mesti orang manusia Dia tak boleh kepada haiwan. Pergi dekat kandang kambing, wahai jemaahku, aku jadi imam hari ni, tak boleh macam tu. Dia mesti seorang manusia lah. Namun pun solat disyariat kepada manusia. Okay, ataupun secara ramai-ramai. Ramai-ramai macam biasalah kita tengok dekat surau, dekat masjid. Diketuai oleh seorang imam. Dia tak boleh dua, tak boleh tiga. Dia seorang sahaja imam. Dia tak boleh tiba-tiba imam kat sini. Kat belakang ni jemaah. Belakang ni ada seorang lagi imam yang baru. Dia tak boleh macam tu. Dia mesti seorang imam dan seorang makmum. Okey. Seorang imam dan seorang makmum ataupun ramai-ramai makmum. Itu pengertian dia lah. Okay, dan imam, apa maksud imam dan makmum? Yang ni saya minta, saya nampak siapa ni? Faiz. Boleh Faiz? Faiz ada kan? Boleh Faiz baca, nampak tak kat skrin? Lain slow. Okey, tak apa. Kalau ni kita minta siapa yang ada ni. Saya tak nampak muka ni. Faris Kaisan boleh? Nampak tak kat skrin? Okey. Kalau boleh, cuba baca. Nampak? Kedudukan di belakang Okey, mic awak. Mic. Buka mic. Mic tertutup tu. kedudukan Okey, di makmum. belakang sekurang-kurangnya seorang mengikut setiap pergerakan imam. Okey, itu maksud makmum. Okey, maksud makmum. Kedudukan di belakang imam sekurang-kurangnya seorang. Imam. Okey, mengikut setiap pergerakan imam. Apa yang imam buat, makmum kena ikutlah. Okey, saya tak perlu terang panjang ni sebab saya rasa kebanyakan dah faham lah tahun 5. Dah pernah solat pun berjamaah dengan mak ayah kat rumah kan. Dah tahu dah macam mana jadi makmum. Okey, imam pula orang yang berada di depan ni lah. Orang yang menjadi imam kepada yang belakang. Jadi ketua kepada makmum yang berada di belakang. Okey, seterusnya kita tengok niat solat. Solat subuh contoh. Okey. Dia ada perbezaan niat sebagai imam dan niat sebagai makmum. Siapa tahu kat mana beza dia? Imaman atau makmuman. Makmuman. Saya rasa semua dah tahu Jadi perbezaannya berada di imaman ataupun makmuman. Mengikut keadaan kita lah. Kalau kita jadi imam, usalli fardhas subhi rak'ataini, adaan imaman lillahi ta'ala. Kalau makmum, kita tengok kalau makmum, dia tukar kat sini sahaja sebagai makmuman lillahi ta'ala. Okay, jelas yang ni Niat solat. Niat solat 5 bitara rasanya semua dah hafal kot niat solat. Kalau ada yang tak ingat lagi niat solat ni. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Okay, kalau tak ingat nanti kita akan buat solat yang lain lah untuk ulang kaji balik niat solat. Okay, seterusnya hukum. Apakah hukum solat berjamaah? Okey, dia ada dua. Yang pertama fardu kifayah, yang satu fardu ain. Maksudnya ada yang wajib, ada yang sunat. Yang wajib adalah solat Jumu'ah, solat Jumaat. Hari Jumaat tu wajib. Kita sebagai lelaki lah wajib pergi solat berjamaah di masjid. Untuk solat-solat yang lain, fardu yang lain dia jatuh kepada fardu kifayah. Apa maksud fardu kifayah? Fardu kifayah iaitu kalau ada seorang ataupun orang lain yang dah dilaksanakan perkara itu di kawasan kita, maka jatuhlah hukum kewajipan itu kepada kita. Contoh, dekat air tawar 5, dah ada orang pergi. Dah ada, katalah 10 orang pergi semayang. Jadi yang lain-lain tu, asalnya jadi wajib, tapi jadi jatuh kepada sunat. Okay? Untuk fardu kifayah. Kalau semua tak pergi, jadi kalau contoh satu kampung tak ada seorang pun pergi sembahyang berjamaah. Kalau macam tu, semua yang ada sebagai lelaki yang yang boleh cukup syarat untuk sembahyang berjamaah berdosa semuanya. Macam tu fardu kifayah ni
Bukan kata tak perlu buat. Perlu buat. Okay? Tapi kalau ada orang dah buat di kawasan kita, maka hukum tu dah jatuh. Kewajipan kita tu dah gugur. Jadi, nak senang pergi je lah. Sebab ada banyak kelebihan dia bila kita solat secara berjemaah. Okay, cuma situasi kita dalam keadaan COVID ni, Ustaz, nak pergi masjid tak boleh. Kan, COVID. Ada yang boleh pergi pun kena 2 dos vaksinasi dan sebagainya kan. Okay, solat berjemaah ni wajib kat masjid ke? Mesti kat masjid ke? Tak. 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 Okay. Solat berjemaah tak semestinya di masjid. Jangan salah faham Orang kata solat jemaah kat masjid je lah, kat rumah. Dekat surau Petronas, surau Petron ke apa. Semayang seorang-seorang. Kalau awak pernah pergi mana-mana dulu lah, zaman-zaman kita sebelum COVID kan, pergi jalan mana-mana, pergi stesen minyak. Ada 4 orang semayang, tapi masing-masing semayang buat hal sendiri, buat individu sendiri. Sedangkan kalau 4 orang, boleh tak solat berjemaah? Boleh. Okay. Jadi contoh kalau kita lepas ni katalah COVID dah selesai, insyaAllah kalau COVID dah selesai semua kita boleh bergerak berjalan. Jumpa dekat stesen minyak kalau tengok, contohlah Daris dengan Adam masa tu, jumpa, nak semayang ni, ajaklah dia. Adam nak semayang apa? Contoh kan. Semayang zuhur lah. Jom semayang sama-sama. Semayang secara berjamaah sebab banyak pahala, banyak dia punya kelebihan daripada kita semayang seorang-seorang. Ni antara kelebihan dia. Yang pertama, menambah khusyuk dalam solat. Okay, beza kalau contoh awak sendiri. Awak ingat, awak bayangkan diri awak sendiri. Diri awak sendiri Awak bayangkan, kalau awak semayang seorang-seorang, dengan semayang dengan ayah ataupun semayang dengan pakcik ke siapa ke yang ada dengan awak, yang mana awak semayang lagi baik? Kan? Berjemaah. Biasanya lah. Jemaah. Bila kita semayang berjemaah, imam pun baca dengan keadaan yang penuh tertib, baca bismillah pun kalau baca kuat, jelas, elok. Kalau kita baca seorang, macam mana? Contohlah, baca dengan imam, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca dengan imam. Kalau kita semayang seorang-seorang, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, amin, Allahu akbar. Macam tu kan? Betul tak? Tu ramai yang angguk tu. Kan? Jadi bila semayang seorang-seorang, biasanya cepat, seminit dah siap, setengah minit. Buat perlumbaan, setengah saat. Tong, siap. Okay, mak sebut. Daris, pergi semayang, okey. Patah balik, tengok, dah siap. Dah siap, mak. Tu biasa kan. Itu kebiasaan bila semayang seorang-seorang. Tapi kalau semayang dengan berjemaah, semayang dengan ayah, dengan family kita, bila kita semayang berjemaah, kadang-kadang lepas semayang ada zikir, ada doa sama-sama. Jadi dia lebih khusyuk, lebih baik untuk sembahyang kita. Seterusnya, yang kedua, apa kelebihan dia? Dicintai oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Semestinya lah, bila kita buat kebaikan, buat apa yang Allah suruh, apa yang Nabi suruh, mestilah kita disayangi oleh Allah dan Rasul. Okay? Nabi Muhammad SAW, dalam keadaan yang sakit pun, still masih lagi pergi semayang berjemaah. Itu Nabi Muhammad. Kalau kita, kalau kita contoh, lapar sikit je, mak lapar lah, tak boleh pergi surau, lapar. Tak pun, pukul 7 kalau sebelum COVID ni lah kan, ayah pergi, jom pergi surau, semayang. Tak apalah nak tengok cerita TV7 tu. 7 hari mencintaiku. Nak layan cerita, tak pun nak tengok Doraemon, Upin Ipin, tak pergi semayang jemaah. Jadi macam mana nak dicintai oleh Allah kalau kita buat benda yang sebaliknya lah, kalau kita buat apa yang Allah suka, dicintai oleh Allah. Okay, kelebihan yang seterusnya, beroleh pahala 27 kali ganda. Ni banyak kali awak dengar kan. Solat sendirian dapat 1 pahala. Solat berjamaah dapat 27 kali ganda. Maknanya 1 kali awak solat bersamaan dengan 27 kali. Banyak tu. Kalau boleh pilih, contohlah kalau pahala ni Tuhan bagi dalam bentuk duit kan. Awak semayang sendiri dapat RM1. Awak semayang berjamaah RM27. Mana awak nak? Berjemaah. Mesti ramai akan rugilah semayang seorang. Semayang seorang RM1 je dapat. Semayang berjemaah RM27. Kalau darab 5 dah berapa? Cuba awak darab 5 berapa? 27. Siapa boleh matematik? 27 darab 5 berapa? Cepat. Ada yang boleh congak? Nak guna kalkulator.
145. 135. 135. 135. Betul, 135. Okey. 5 pahala berbanding 135. Banyak tu beza tu. Betul tak? Cuba awak tolak. Kalau 135 tolak 5, 130 pahala bezanya setiap hari awak dapat. Tu baru sehari. Awak ada hidup berapa tahun? Contohlah awak hidup sekarang dah tahun kan? 11. 11 tahun contoh. Katalah 11 tahun buat pahala semayang. Kalau 11 tahun ada 365 hari, 365 darab 5. Contoh ni kalau awak semayang tak jemaah, dapat 1825 pahala. Tapi kalau semayang jemaah, 365 setahun ni, darab 135, 49,275. Banyak beza tu. 1,800 dengan 49,000. Beza dia jauh. Bila kita dapat kira-kira macam tu, barulah kita rasa, besar punya pahala ni. Beza dia banyak. Jadi rugilah. Sembahyang juga. Kita sembahyang Zuhur contoh seorang-seorang. Sembahyang juga. Kalau awak ada kat rumah ada adik, boleh tak sembahyang jemaah dengan adik? Boleh je. Dapat 27 pahala. Sembahyang yang sama. Bezanya cuma awak berjamaah. Ada 2 orang serentak. Kalau seorang-seorang, dapat 1. Tu bezanya. Sangat banyak. Jadi kalau ada di rumah, tak ada alasan sebenarnya kalau kita berada di rumah sekarang, tak ada alasan awak kata tak boleh solat berjemaah. Sebab semua orang duduk kat rumah. Semua orang duduk kat rumah sekarang, tak ada yang sibuk apa, tak ada kan. Kalau yang sekolah semua dekat rumah juga. Jadi sekurang-kurangnya awak dengan adik-beradik ke, dengan siapa-siapa je lah. Asalkan 2 orang je. Paling kurang 2 orang. Awak ada dengan adik. Sembahyang Zuhur nanti contoh. Awak ajak, jom sembahyang sama-sama lah. Sembahyang sama-sama. Dapat 27. Daripada awak seorang-seorang. Sembahyang dulu lah. Kira tak apalah, aku nak minum jap. Awak sembahyang dulu siap-siap. Lepas tu adik awak sembahyang. Dapat seorang 1. Jadi pahala yang banyak sebenarnya bagi orang yang solat berjemaah. 27 kali ganda. Tu belum lagi kalau pergi masjid lain pula pahalanya. Niat iktikaf dekat masjid lain lagi pahalanya. Sebab itulah kita sangat digalakkan untuk pergi masjid dan solat berjemaah. Cuma keadaan sekarang kita tak boleh pergi. Kita ikutlah arahan. Kita buat kat rumah. Kalau nanti dah boleh, kita pergi sama-sama. Sembahyang maghrib, isyak terutamanya kan, selalu kita pergi untuk dapatkan gandaan pahala tu. Sebab hidup kita tak lama ni. Tengok pejam celik nak masuk tahun 2022 dah. Kan? Tiba-tiba rasa macam baru pergi sekolah itu. Dah nak habis dah tahun ni. Itulah betapa cepatnya masa berlalu. Tengok nanti pejam celik, sekolah menengah. Tengok, dah habis sekolah. Dah kerja, mati dah. Contohlah kan. Sekejap je masa ni berlalu. Kelebihan yang seterusnya, solat berjemaah dapat mengukuhkan ukhuwah sesama umat Islam, mendapat keberkatan di dunia akhirat. Bila kita pergi masjid, jumpa dengan orang, kita dapat mengukuhkan ukhuwah, maksudnya persaudaraan tu. Betul tak? Kita jumpa kawan, dapat sembang lepas sembahyang tu, sembang. Kalau pakcik-pakcik kita tengok kan, lepas pergi masjid mengetir dulu, tu dapat eratkan hubungan sesama, persaudaraan sama jiran tetangga dan sebagainya lah. Dan juga dapat keberkatan bila kita buat apa yang disunnahkan oleh Nabi, dapat keberkatan. Ya muslimin, kenapa muslimin? Angkat tangan muslimin. Teruskan Kalau ada apa-apa cakap je. Tak apa buka mic, cakap je. Saya tak nak saya cakap seorang. Kita nak belajar sama-sama. Kelebihan seterusnya mengukuhkan ni dah tadi. Kepentingan solat berjemaah. Apa kepentingan dia? Ada 4 benda ni kat sini. Ada. Siapa boleh tolong saya yang belum baca lagi? Siapa yang ada ni? Tak pasti kat ni nama, sebab nama family kan. Siapa yang boleh? Siapa yang lain dia okey? Nak baca? Kalau tak ada ni, Daris tolong baca Daris. Semua tu kan? Baca semua je. Kepentingan solat berjemaah. Meningkatkan semangat berpasukan dan bekerjasama.
melatih diri menepati masa, membentuk diri berdisiplin dan mematuhi ketua, menambah rasa kasih sayang dan hormat menghormati tanpa mengira darjat. Okey. Ni kepentingan dia. Sebenarnya ada dia panggil macam falsafah di sebalik solat berjamaah ni. Okey. Yang pertama sekali, meningkatkan semangat berpasukan dan bekerjasama. Sebab bila kita selalu bersama, selalu jumpa, selalu sembang, automatik kita punya persefahaman, kita punya ikatan ukhuwah tu makin baik. Jadi bila nak buat sesuatu bersama-sama, dia jadi lagi seronok lah. Contoh kan, kita nak bersihkan masjid ke sama-sama, kita nak buat kebaikan apa-apa buat sama-sama, dia jadi seronok. Dia dapat buat kerja sama-sama. Yang kedua, melatih diri menepati masa. Sebab apa? Sebab solat berjemaah ni dia tak tunggu kita. Dekat masjid dia tak tunggu kita. Allahu Akbar dia azan, lagi 10 minit dia iqamat. Jadi kalau kita lambat-lambat lah. Kan? Jadi kita nak kena tepati masa tu, latih diri untuk ikut jadual yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni. Jadi benda ni akan melatih kita untuk tepati masa. Seterusnya, membentuk diri berdisiplin dan mematuhi ketua. Sebab apa gitu? Sebab dalam sembahyang, boleh tak kita mendahului imam? Tak boleh. Imam belum rokok, kita dah rokok, tak boleh. Imam baru angkat takbir, kita dah tahiyat, tak boleh. Tak boleh potong imam. Macam mana pun kita ikut imam. Apa yang imam buat, kena ikut. Okay? Jadi itulah nak kita jadi orang yang disiplin. Nak ikut disiplin yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni. Dalam sembahyang tu, kita tak boleh buat benda-benda yang melanggar ketua. Seterusnya, menambah rasa kasih sayang dan hormat menghormati tanpa mengira darjat. Okay, bila dekat, contohlah situasi sekarang kan, politik lah, apa benda, rebut kuasa ke apa kan. Jadi orang nak jadi ketua. Tapi kalau kat masjid, semua pakat tolak kan. Awaklah imam, awaklah imam, awaklah imam. Selalu jumpa macam tu tak. Okay, jadi bila siapa yang jadi imam, walaupun dia kecil ke, dia orang yang apa, kalau contohlah awak dapat kerja yang bagus, tiba-tiba dia tu sebagai orang yang biasa-biasa jadi imam, kita tetap kena patuh. Hormat dia, kita kena patuh dia sebagai imam. Walaupun apa pun darjat dia. Okay. Sebenarnya dalam Islam kita tak ada pun perbezaan darjat tu sangat. Yang bezakan kita ni takwa je. Tak adanya, kalau kaya dia kena hormat. Tak ada. Tak ada istilah tu dalam Islam. Seterusnya, okay, ni sabda Nabi SAW. Ni as-salatul jama'ah tafdulu ala salatil fazi bi 27 darajah dalam bahasa Arab dia, yang bermaksud solat berjamaah lebih afdal, lebih baik daripada solat bersendirian dengan 27 kali ganda darjat. Okay, sebagaimana yang kita bincangkan tadilah. Okay, ni Nabi SAW sendiri yang sebut dalam hadis. Okay, sekarang ni masa untuk kuis. Kita dah belajar tadi. Okay, sebelum kita kuis, ada siapa-siapa nak tanya soalan? Kot Ustaz laju sangat lah, tak faham lah. Tak. Boleh faham Tak. Saya rasa tajuk ni. Tajuk ni selalu lagu. Okay, kalau macam tu kita sedia untuk kuis, kita buat serentak dekat sini. Tapi siapa yang tak dapat masuk ke apa, jangan risau, nanti di hujung kita akan bagi link yang lain untuk awak dapat masuk juga secara offline lah. Maksudnya bukan secara atas talian sekarang. Okey. Kejap saya buka. Sekejap. Okay, nampak kat skrin? Belum keluar. Kejap. Dah nampak? keluar. Okay, dah keluar. Okay, nanti standby saya akan tertunggu kat sini. Ni. Okay, macam biasalah, masuk ke joinmyquiz.com. Type kat Google. Lepas tu awak masuk. Yang Google Meet ni tak apa, awak kecilkan dulu, awak masuk quiz tu. Kalau awak guna handset kan, awak kecilkan, awak masuk dekat Chrome, awak masuk quiz ni dulu.
Yang penting awak akan dengar suara saya juga, saya rasa. Tak ada masalah. Boleh? Okay, kita tunggu. Ada yang berjaya masuk? Saya dah masuk Ustaz. Dah masuk Ayo. Tinggal tekan mulai je. Awak dah masuk ni, kat sini? Dah. Sebab nama belum ada ni. Kosong ni. Sekejap saya refresh. Belum ada. Tu Syakir Iman. Okay, ada seorang. Syakir Iman. Okay. Iman Ashraf. Saya ada. Belum masuk. Tu Ahmad Muslimin. Awak jangan pangkah terus. Cuma awak keluar kecilkan skrin tu. Awak tekan butang home. Kan bila kalau guna handset lah, tekan butang home. Pergi ke Google Chrome, masuk yang tadi. joinmyquiz.com 081837. Tu nombor dia. Tak pun macam ni, saya bagi link je dekat Telegram. Awak buka situ, awak tekan link tu, lagi senang kot nak masuk. Okay, siapa yang belum masuk, saya bagi link. Link ni copy, masuk kat Telegram. Okay, ada kat Telegram. Boleh tengok kat Telegram, klik je. Saya try, boleh tak saya masuk. Okay, dah ada berapa orang? 6 orang. Ada lagi nak masuk? Okay, kalau tak dapat masuk tak apa. Nanti boleh buat guna yang okay, ada Balkis, Alif Aiman, Aina Sakinah, Adlina, Syakir Iman, Iman Ashraf, Ahmad Muslimin, Siti Nur Balkis. Itu dah ada. Okay, dari Safi dah masuk. Fatin Batrisha, Faris Kaisan, Daris Dafi, Siti Nur Balkis, Alif Aiman, Aina Sakinah, Adlina Hayani, Syakir Iman, Iman Ashraf, Ahmad Muslimin, Adam Zafran, Kira Nur Eldina. Okay, dah kita start Setakat ni ada 14. Ada lagi yang masih belum dapat masuk? Belum, saya belum. Okay, belum, cuba masuk. Guna link lagi senang kot. Guna link yang saya bagi dekat Telegram. Okay, tak apa, kita tunggu. Ustaz, saya dah belum. Hilang ke tu? 16. Siapa? Imran Cikgu, saya dah. Imran ada? Muhammad Faiz. Apa nama-nama? Faiz Muhammad Faiz. Faiz belum, Faiz. Muhammad ada Nabihan. Ada Nabihan. Macam tak ada. Sekejap saya refresh lagi. Tengok. Kena tekan start baru keluar nama. Awak tekan start. Saya tekan start nanti terus mula. Adam Nabihan ada, Faiz dah ada. Saya dah belum, Ustaz. Okay dah, boleh
Belum Boleh start ni lah, saya. boleh lah. Okey. Ya, dah 18 19 ni okey ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim, kita mulakan. Tuhan. Okey, kita ada Adam Zafran, Adam Nabihan di nombor pertama. Diikuti oleh Adlina Hayani. Perjumpaan ini nampaknya semakin sengit, tuan-tuan. Kita ada Faris Kaisan memotong di situ, ya. Daris Dafi mengikuti rapat, dan itu dia Adlina Hayani memotong. Faris Kaisan dapat memotong ke semua sekali peserta yang ada. Okey, Adlina Hayani yang tempat kedua, Faris Kaisan tempat pertama, dan itu dia Muhammad Adam Nabihan buat comeback tempat pertama. Faris Kaisan kembali ke tempat pertama. Oh, sengit sekali perlawanan ini, tuan-tuan. Dapat lihat di sini Fatin Nur Patricia tiba-tiba sahaja naik ke tempat ke-8. Siti Nur Balkis tempat ke-6. Adlina Hayani masih mengekalkan. Oh, itu dia Faris Kaisan memotong. Faris Kaisan masih mendahului perlawanan dengan diikuti oleh Ahmad Muslimin. Siti Nur Balkis naik ke tempat ke-4, diikuti dengan Adam Nabihan tempat ke-5, dan Adam Nabihan memotong di situ tempat ke-4. Tempat pertama masih diikuti oleh Faris Kaisan dengan tanpa salah. Oh, hebat sekali Faris Kaisan. Ahmad Muslimin mengikuti lampat dengan Faris Kaisan masih mendahului. Adlina Hayani tempat ke-3. Faris Kaisan, Ahmad Muslimin, Adlina Hayani masih berada di depan. Daris Dafi, Aina Sakina, Siti Nur Balkis. Perlawanan ini masih panjang, ya. Ahmad Muslimin buat satu kejutan di sini. Oh, Faris Kaisan nampaknya tidak mengalah. Adam Nabihan buat comeback, ya, dapat tempat ke-5. Oh, Faris Kaisan dan Ahmad Muslimin bersilih ganti di situ tempat pertama. Syakir Iman secara tiba-tiba melonjak ke tempat ke-5. Wow. Wow, Syakir Iman tempat ke-4 sekarang ini diekori lapat oleh Adam Nabihan. Ahmad Muslimin nampaknya terus meninggalkan Faris Kaisan. Oh, Syakir Iman secara tiba-tiba sahaja tempat kedua. Faris Kaisan telah jatuh tempat ketiga, Aina Sakinah dan tempat keempat. Faris Kaisan kembali merampas tempat kedua, berada di belakang Ahmad Muslimin. Ahmad Muslimin sekarang cemerlang di hadapan. Telah meninggal
digagalkan Faris Kaisan dan juga Syakir Iman. Namun perlawanan ini masih panjang. Aina Sakinah tempat kedua secara tiba-tiba. Fatin Badrisha naik ke tempat ke-9. Syakir Iman, Aina Sakinah makin menghampiri Ahmad Muslimin di hadapan. Oh, Syakir Iman nampaknya sengit dengan Ahmad Muslimin di situ. Aina Sakinah memotong. Oh, sengit lawanan ini. Makin hampir ke penghujungnya. Ya, Ahmad Muslimin berjaya menamatkan perlawanan dengan 16,220 poin. Nampaknya tempat pertama Ahmad Muslimin, tapi masih belum selamat ya. Tiba-tiba boleh ada comeback di bawah nanti. Setakat ini Ahmad Muslimin tempat pertama, Aina Sakinah tempat kedua, Syakir Iman tempat ketiga, Adam Nabihat tempat keempat, Faris Kaisan tempat kelima, tempat ke-6 dan 7 masih lagi berlaku perebutan di situ. Adina Hayani dan juga Daris Dafi. Kita masih ada lagi kawan kita yang meneruskan perlombaan ini. Muhammad Faiz datang daripada belakang nombor 13 sekarang ini. Fatin Badrisha naik tempat ke-7. Kita ada lagi kawan-kawan kerja. Itu dia Fatin Badrisha melonjak tempat ke-5. Motong Faris Kaisan dan juga Daris Dafi di situ. Nampaknya perlawanan ini makin hampir ke penghujungnya dengan ada berbaki beberapa orang lagi yang masih belum menamatkan perlawanan. Kita ada Damiah Husna di situ, melonjak tempat ke-9. Adam Zafran tempat ke-12. Daris Hafi okay, ada kawan kita yang belum habis lagi, ada sikit lagi. Ya, Daris Hafi nampaknya makin melonjak naik bersama Faiz. Alif Aiman dah pun berjaya menamatkan perlawanan ini. Ya, nampaknya Damiah Husna melonjak naik ke tempat keempat secara tiba-tiba saja. Faiz juga naik ke tempat ke-12. Okey, Damiah Husna nampaknya tempat keempat sekarang ni. Masih ada berbaki satu soalan lagi untuk dijawab. Ya, itu dia. Kejutan telah dilakukan oleh Nur Damiah Husna melonjak ke tempat kedua. Datang dari belakang dan akhirnya memotong hingga ke tempat kedua. Tahniah kepada Damiah Husna. Ada Daris Hafi, Imran, Kira.
tunggu sekejap lagi, sahabat-sahabat kita masih lagi ada yang tengah berlawan. Sekejap saja lagi. Garis Hafi tempat ke-9. Adakah akan memotong kawan-kawan kita di atas ni sebagaimana dilakukan oleh Damia Husna tadi. Siti Nur Balkis ni kali kedua Siti Nur Balkis. Imran masih lagi. Kepada yang dah siap, boleh kalau nak masuk lagi sekali, nak cuba lagi sekali, boleh. Untuk sementara kita tunggu kawan-kawan kita boleh masuk lagi sekali untuk join perlawanan. Mana tahu dapat potong balik naik ke atas. Kita bagi masa lagi 3 minit untuk selesaikan. Lepas 3 minit kita akan tamatkan perlawanan ini. Ada Imran, ada Adam Zafran, mungkin penyertaan kali kedua. Faris Kaisan pun ada. Okay, kita ada Adam Nabihan juga untuk penyertaan kedua. Okay, masa ada 2 minit 2 minit. 2 minit sahaja. Lepas 2 minit kita akan tamatkan perlawanan ini. Mungkin menjawab cepat-cepat penyertaan kedua ni. Sebab kita hanya bagi masa 2 minit sahaja. Kita ada masa lebih kurang 1 minit sahaja lagi sebelum kita tamatkan perlawanan. Mungkin tak sampai 1 minit dia lagi. Ada 15 saat. Okey, ini pemenang kita. Tempat ketiga jatuh ke Aina Sakinah. Tempat kedua Nur Damia. Dan tempat yang pertama jatuh kepada Ahmad Muslimin. Tahniah kepada pemenang. Okey, yang tak menang nanti boleh cuba lagi. Kita akan bagi juga link untuk kuis ini, InsyaAllah. Tapi itu lebih kepada siapa yang mungkin dia tak dapat ikut live lah kan. Dia hanya tengok link. Okey, baik. Kita kembali ke tadi. Dah selesai kuisis kita. Jadi hari ni kelas dah hampir ke penghujungnya. Okay, ni kepada yang tengok YouTube lah nanti boleh komen kalau faham. Kalau ni yang tengok live sekarang, jangan lupa ni isi Google Form. Okay, sebab ada nama-nama yang saya tengok, macam kerja dia hantar, dia respon dalam kelas, tapi nama dia banyak kali tak masuk dalam Google Form. Okay, tolong isi Google Form ni. Sekejap dia isi Google Form. Ya. Saya terkeluar jadi saya kena buat kuis tu balik. Oh tak apa, nanti dah habis kelas nanti awak boleh tekan kuis tu, boleh buat kuis. Okey.
Okey. Ni Google Form jangan lupa. Nanti bila dah habis je terus buat Google Form ni kehadiran. Takut nanti dalam sistem tengok nama, sebab nama-nama awak yang tak hadir ni cikgu-cikgu akan hantar kepada pihak PPD sana. Dia orang dapat data siapa yang tak hadir. Kalau terlalu banyak hari awak tak hadir, awak akan masuk dalam golongan yang perlu di-counselling. Jadi tak naklah nanti ada yang masuk nama dekat situ sedangkan awak sebenarnya masuk kelas. Okey, yang ni untuk yang tidak join live tadi. Okey, ni link quiz dia. Ni kod dia. Okey. Kepada yang tak masuk live dan tengok recording, ini. Nanti link ni saya akan share juga dalam grup Telegram. Okey, saya padam dulu yang tadi. Sebab yang tadi tu untuk live. Ni live, saya delete dulu. Saya akan masukkan yang baru yang ni. Okey. Jadi terima kasih, itu sahaja daripada saya hari ini. Okey, syukran jazilan. Sebelum saya tamatkan, ada siapa-siapa nak tanya ke, nak bagi ucapan ke, nak tanya khabar kawan ke, boleh. Saya buka ruang 5 minit. Ada? Kita dah lapar ni dah tengah hari ni. Saya tu Ya? nak tahu kod kuis tu tadi apa? Kod kuis Tu kena hantar ke? yang mana? Kuis tu tak payah sebab dekat apa? Nanti bila awak dah buat, sekejap saya tunjuk Contoh awak dah buat. Sekejap saya tunjuk. Awak tak perlu hantar pun sebenarnya. Bila awak dah buat, nanti ada dekat sini. Nampak tak? Share screen tengok. Ni. Dekat sini terus ada nama awak, berapa markah awak. Yang tadi awak buat tu dengan soalan mana yang awak betul, salah. Semua dah ada. Saya boleh tengok kat sini je. Jadi awak tak, kalau awak snap pun tak apa, awak tak snap pun saya boleh tahu kat sini. Tengok skor kat sini pun saya tahu dah 85, 80. Maknanya berapa soalan yang awak betul, berapa soalan salah. Okey. Boleh faham? Oh, saya tak payah buat balik ah. Tapi yang dah buat tak apalah. Tapi yang tak buat lagi, yang tak masuk kelas ni. Contoh dia tak dapat masuk kan, dia ada masalah lain ke apa, tak dapat masuk. Nanti dia tengok kat YouTube, video ni saya akan upload kat YouTube. Kat situlah dia akan buat yang tadi tu, yang saya share yang baru tu. Tapi kalau awak contoh nak buat juga sekali lagi, tak ada masalah. Boleh buat je dekat tu. Okay, boleh? Faham? Buat je lah, makan. Naik sikit. Kalau awak seronok nak buat lagi, tak ada masalah. Tapi kalau dah buat sekali tu, dah ada nama kat sini, okay, dah okey lah. Kayaknya awak dah selesai lah tugasan hari ni. Okay, ada lagi soalan? Ada. Ada Tak ada. Tak. Okay, kalau tak ada, terima kasih banyak-banyak kepada semua yang mengikuti kelas hari ni. Okay, saya nak tanya dulu sebelum saya habis ni. Video YouTube dengan Google Meet, mana lagi awak suka? Google Meet. Google Meet. Google Meet. Google Meet. Google Meet. Google Meet. Boleh tahu sekali ada keadaan juga ni. Google Meet. Takut yang ada masalah kota sebagainya kan. Saya takut juga nanti awak kota, tapi duk main Mobile Legend okey je kan. Mobile Legend, PUBG satu game 20 minit. Main 5 game berapa minit? Saya kuota limited. Kalau unlimited lagi bagus, yang RM30 sebulan tu kan, ada U-Mobile RM30 sebulan. Unlimited tu. Tapi kalau untuk pelajar saya dapat diskaun lagi tak? Dapat diskaun lagi tak? Dapat. Itu tak apa. Ini sekadar saja untuk hari ini. Terima kasih. Minta maaf atas segala kekurangan. Jumpa lagi insya-Allah di minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.